Itu boleh juga. Alright. Okay, next kita akan masuk saintifik dengan konspirasi. Penerangan. Apa benda yang kata saintifik dan konspirasi? Okay, nak start? Abang start dulu. Aku start. Okay. Sains ke konspirasi? Sains lah. Okay, Okay, saya boleh cakap pasal sains. Okay, boleh? Okay, yang saya suka lah, penerangan yang saya suka daripada Carl Sagan. Carl Sagan. Carl Sagan. Bahaya ni. Pilih. Tak ada lah sebab dia cakap sains ni bukan satu body of knowledge lah. Kan? Okay, dia tak salah kalau nak cakap sains ni knowledge. Betul lah, sains Betul. sebenarnya knowledge. Tapi dia bukan Pengetahuan. macam info lah. Tapi sains ni lebih kepada satu cara berfikir yang kita sentiasa skeptikal. Lagi-lagi dengan diri sendiri. Betul? Ha. Okay. Lepas tu Richard Feynman lah dia cakap ni kan. Dia punya quote yang the first step is okay, not to fool yourself. not to fool yourself. The first step in research kan. Not to fool yourself. And we are the easiest people to fool. Okay, so diri sendiri kan. step pertama adalah jangan perbodohan diri sendiri. Bukan perbodohan diri sendiri. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu diri sendiri. Dan kau adalah orang pertama yang paling senang nak kena tipu. betul. Oleh diri kau sendiri. Sebab jadi falsafah. tapi orang tak faham benda tu. Cuba abang explain lah. Yang satu part pasal sains tu aku paling setuju yang pendapat orang kita. Bila orang kita kata sains ni adalah macam kita belajar mengenai fakta-fakta sains. Tapi fakta-fakta sains tu bukan sains. Dia adalah macam outcome dia. Itu adalah hasil. Output dia. Hasil daripada metodologi sains ataupun scientific method. So, jadi apa persoalan dia? Apa benda scientific method yang menghasilkan fakta-fakta sains ni? Dan kenapa orang kita macam tak boleh beza? Kalau dia anggap belajar sains tu adalah kau belajar bulan, bintang, utarit, atau kau belajar daya, kan? Kereta. Sebab apa ni dalam sains ni dia ada experts. Tapi dia tak ada authority. Faham kan? Faham, tapi mungkin orang penonton kita. So maksud dia semua claim yang dia buat oleh expert dia sama level lah. So dia tak ada claim yang lagi tinggi daripada claim lain. Betul? Kan? Tapi skeptik tu. So macam mana sains ni involve? So bila kita buat claim, kita instead of kita nak proof yang claim kita tu betul, kita nak disprove yang claim kita tu betul. Confusing lah. Okay, cuba sekali lagi. Okay. Tapi benda instead of proof yang kita ni betul, kita cuba sedaya upaya untuk proof yang claim kita tu salah. Betul. So kalau claim kita dapat survive benda-benda tu, dia akan naik dia punya kita akan penerimaan dia. Berapa banyak kita boleh terima satu konsep yang kita keluarkan. Yang benda tu dia macam apa dia panggil lah. Dia macam konsep ilmu. Pertama kita gaji benda yang kita tak tahu. Lepas tu kita persoal benda yang kita dah tahu. Kan? Okay, betul lah. Dia adalah proses yang akan mengimprove pemahaman kita sendiri. Kan? Betul kan? Improve dan menambah baik. Macam dari satu masa kita ada teknologi yang terhad. Kita hanya boleh tahu takat ni je. Dan sampai masa kita akan ada penambahbaikan dalam teknologi, dan teknologi tu akan membantu kita punya pemerhatian. Dan daripada pemerhatian tu kita akan dapat konklusi yang lebih tepat. Betul. Okay. Jadi yang soalan yang sambung tu, itu adalah sains dan scientific method. Macam mana pula dengan pseudoscience ataupun konspirasi? Okay, konspirasi dia famous dengan perkataan, dengan satu phrase ni. Kau rasa benda ni coincidence ke? Aku rasa tak. Macam mana? Dia bila kita nampak satu pattern kan, kita akan cakap, kau rasa benda ni coincidence ke? Coincidence. Ya. Tapi benda tu macam sebenarnya kelebihan dalam manusia tau. Kita punya otak dibina untuk mencari pattern. Betul lah tu. Dia lagi satu, dia ada ni Ramsey theory. Pernah dengar? Tak pernah. Macam mana Ramsey theory ni dia lebih kurang macam ni lah. Dia explain. Dia cakap, given enough information, kita akan nampak sesuatu yang interesting. Okay, briefly macam tu lah.
Kita akan nampak pattern lah. Okay. So dia ada satu problem yang famous untuk explain pasal Ramsey theory ni. Party problem. Dalam party problem, dia nak cari berapa orang yang contoh abang buat satu party kan. Okay. Lepas tu abang nak invite orang. Okay. Berapa orang yang abang perlu jemput untuk dalam population tu, at least ada 3 orang yang kawan. Kira ada trio lah, satu trio yang kawan. 3 orang kawan. Dan atau dia 3 orang yang mutual stranger. 3 orang yang tak kenal satu sama lain. Okay, so dalam satu parti berapa orang? Dia nak cari berapa orang. So berapa orang yang abang kena jemput untuk at least ada 3 orang yang sama kenal. Ada 3 kenal ataupun 3 yang tak kenal langsung. Population semua sekali berapa? Population tu lah yang kena cari. So dia punya jawapan dia 6. Tapi dia punya party problem ni, dia kalau nak explain matematik dia panjang pula kerja. Dia complicated sikit So dia ambil masa lah untuk nak faham. Tapi dia punya conclusion dia sebenarnya nak cakap yang lagi banyak orang akan lagi banyak combination tau. So dia sebenarnya ada permutation kat situ. Bila ada 2 orang, so akan ada 2 kemungkinan lah. Satu, dia kenal saya atau kawan, dia tak kenal? saya kawan dengan abang, ataupun saya tak kenal. Stranger. Tapi kalau ada 3 so orang, dia akan jadi 2-1. So ada 2 kemungkinan. So bila 3 orang, dia akan ada 3, at least 3. Bila 2 rasa orang at least ada 1 kan. Okay, so bila ada 3 orang, akan ada 2/3 kemungkinan. 2/3 kan? Dia punya permutation 8 lah, 8 kemungkinan. So bila 3 orang, dia tak boleh lagi untuk dapatkan 3 orang kenal ataupun 3 orang tak kenal. Sebab so dia kena pakai dia boleh jadi 3 orang kenalan. Tapi kalau saya kenal abang, tapi kita 2 tak kenal, macam viewer kan. Okay, so dia akan jadi 2 orang kenal dan kita tak kenal dia. So dia tak ada trio. Dia tak dapat 3. Dia nak 3 orang kenal dengan 3 orang tak kenal. Ataupun 3 orang tak kenal. So dia tapi kenapa 6? Jawapan dia. Sebab kalau 4 kan tak dapat agak. 4 tak dapat. Sebab kemungkinan tak. Jadi kalau dalam 6 tu dia akan dapat. Dia tak boleh nak kita nak fikir kan kat atas otak kan. Dia susah nak nampak sebab permutation dia. Dia permutation sebenarnya. Tapi orang tak nampak problem ni as mathematical problem sebenarnya. Okay, so bila jadi 6 orang, dia akan jadi 2 kuasa. Dia bukan kuasa 6. Berapa kuasa berapa belas? 2 kuasa 15 lah tak silap saya. So dia macam 30,000 lebih. Kemungkinan yang boleh dapat tu. Tapi dalam 30,000 kemungkinan kita dapat satu pattern either yang kita kenal pasti dalam semua jenis permutation kan, akan ada at least 3 orang kenal ataupun 3 orang tak kenal. 3 orang yang tak kenal. Apa kaitan dengan dia sebenarnya nak explain pasal konspirasi ke? Konspirasi lah. Okay, kaitan dia sebab given enough information kan, kita akan jumpa pattern tak? So daripada pattern tu lah biasanya jadi konspirasi. Kan biasa konspirasi jadi macam contoh ada seorang yang tengah tulis buku kan. So dekat buku dia, dekat muka surat ni ada perkataan presiden yang nak kena bunuh. Lepas kita cakap macam duit $1 tu. Kan ingat yang bila lipat kan, lepas tu ada gambar menara. Ada gambar menara, gambar terbang. Ni zaman bila tu? Ya macam tu lah. Okay, lagi satu contoh. So benda tu tak lukis atas duit tu, tapi orang cari pattern. Macam Simpson. Simpson punya prediction Simpson. Tapi Simpson tu melampau tak. Tu macam tak boleh tak boleh. Susah nak dibahas. Dia benda tu macam makan diri tau. Sebenarnya kemampuan manusia untuk cari pattern tu kan, patutnya membantu kita untuk memahami atau belajar atau mencari perkara kan. Cari apa namanya, sains memahami sesuatu. Tapi dia jadi makan diri tu bila orang cari sains dekat benda yang tak ada. Dan biasanya masalah dia adalah dia buat conclusion dulu, baru dia cari sains. Sebenarnya dia nak pakai dah research method yang betul. Tapi
dia tak sampai lagi. Tak sampai. Dia macam dia start tu Sebab skeptik tu dah betul. skeptik Macam betul. jalan pertama kepada sains adalah skeptik. Skeptik kan. Kita skeptik dengan benda yang kita tahu sekarang. Tapi dia sebab kan dia ada manusia nak dia rebel kat authority satu. Dia ada satu tu kak. Lepas tu dia kadang-kadang orang kalau budak dia senang dapat influence daripada movie. Movie. Dan mungkin parent lah. Aku rasa itu paling obvious lah. Kalau parent yang memang dah develop dengan pemikiran yang konspirasi kan, tendensi untuk anak tu ikut pun tinggi juga. Tu satu juga. Betul lah. Okay, next lepas kita dah masuk konspirasi, kita akan masuk konspirasi kita yang pertama. Konspirasi yang pertama terus. Konspirasi pertama. Satu pasal yang aku nak sebut kan, pasal pemikiran konspirasi tu. Dan orang punya melawan authority ni. Okay. Sebab dulu dia ada, kalau kita yakin dengan kepimpinan kan, manusia, biasanya kita tak persoal sangat. Sebab kita satisfied kan. Tapi bila keadaan macam sekarang, kebanyakan orang macam dia tak yakin, dia benda tu lagi membantu apa ni nama, membentuk ataupun menyebar pemikiran konspirasi tu. Okay, betul kan? lah. Sebab dia macam ada satu vacant yang perlu dipenuhi. Dia tak yakin. Asalnya authority ada untuk memastikan macam masyarakat tu selamat. Tapi bila ada idea yang dia tak yakin dengan authority kan, authority ni tak boleh percaya, jadi apa yang authority bagi tahu dia sama level, tak boleh percaya juga. Okay. Kan? Tu kira tu sifat surviving manusia. Tak tahu surviving ke tak. Dan dia satu yang aku nampak kalau beza dengan Malaysia, authority macam am sangat. Dan terutamanya kalau dekat Malaysia sendiri ataupun dekat komuniti Islam, Melayu, kan. Oh, ni macam serius ni. Dia ada macam keyakinan yang ni lah. Kalau macam benda tu adalah musuh Islam kan. Orang kata wah musuh Islam Amerika. Kan? Okay. NASA. Jadi kita tak boleh percaya sebab dia orang ni musuh. Tapi satu juga pasal benda tu sebab dia jadi macam tu sebab kita tak tahu tau. Dia sebab kita tak tahu, so kita assume stuff. Dia kalau kita tak tahu kan, kalau orang tak tahu, dia rasa benda tu interesting. Dengan orang tak tahu, dia rasa benda tu mengarut dulu. Dia letak conclusion dulu sebelum dia letak persoalan. Itu lah masalah dia. Sebab kita tak tahu satu benda. Contoh kita tak tahu pasal NASA kan. Kita tak dapat cukup information pasal NASA. Lepas kita tak tahu apa NASA buat. Lepas tu kita assume dulu. Kita assume daripada kita ambil tahu dulu. Kita buat assumption, tapi kita dah buat conclusion. Kita buat conclusion yang kalau benda tu datang daripada US, kan orang yang anti US kan. Dia tak boleh percaya. Dan sebab NASA datang daripada US pun tak boleh percaya. Kan? Dan tapi itu bukan step yang betul. Tu bukan step yang betul lah. Dalam buat kajian. Ya, jadi untuk memenuhi kan. Jadi bila benda tu tak betul, dia akan keluar persoalan. Kenapa dia orang buat semua ni kan? Kenapa dia orang bagi tahu kita semua ni? Jadi untuk memenuhi tu, jadi dia orang kira dia orang mereka satu grand scheme penipuan. Kan? Yang membentuk konspirasi teori lah. Dan dia akan libat dengan banyak ada apa individu atau group people, Freemason dan sebagainya.